Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambung Misbahul Munir. Lama berarti Misbahul Munir. Sambung perbahasan huraian sifat yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih, muka surat 18 Jawi 42 Rumi. Empat puluh dua Rumi Jawi 18. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, tak buat berdosa. Wajib pada akal, mesti. Mesti akal tu mesti terima. Wajib akal terima. Wajib pada adat, biasanya jadi gitu. Kan? Standard lah. Benda yang tu lah kita ulang-ulang. Kan? Wajib adat, wajib akal, wajib syarak. Ini wajib syarak. Wajib syarak ni bila sebut wajib syarak dalam Quran hadis. Wajib pada syarak, tak buat berdosa. Siapa tak buat berdosa. Siapa tak buat seperti yang nak sebut sekejap lagi ni berdosa. Wajib pada syarak apa? Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Akil baligh. Mukallaf biasa, akil baligh, sejahtera panca indera sampai seru. Standard mukallaf mana-mana kita mengaji kitab fiqh ke kitab apa, itu ada mukallaf. Mukallaf akil baligh, sejahtera panca indera, maksudnya dia ada input boleh masuk, sama ada mata ataupun telinga. Dia buta tapi dengar. Bila buta tapi dengar, dia ada input boleh masuk ke telinga, maka mukallaf. Ataupun dia pekak tapi mata nampak, ada input masuk. Tapi kalau mata pun buta, telinga pun pekak, nak masuk ke celah mana lagi? Pelajaran. Maka tidak mukallaf. Mukallaf ni lepas tu kalau katalah dah cukup sejahtera panca indera, lepas tu sampai seru tak? Ada ulama' mai ajar ke tak? Kau duduk dalam hutan,
Contoh kan, duduk lautan orang asli yang memang tak bercampur dengan orang luar, maka tidak mukallaf juga. Kan? Jadi wajib pada syarat pada tiap-tiap mukallaf, akil baligh sampai seru, sejahtera panca indera, mengetahui, orang macam ni mengetahui, wajib kalau tidak berdosa. Mengetahui serta mengaku. Bukan tahu aja. Tak cukup sekadar tahu. Macam Abu Talib, dia tahu aja. Tapi dia tak mengaku putus dekat hati dia, cuma dia tahu aja gitu. Ya Nabi ni adalah Nabi, tu contohlah. Tahu, tak madai tahu, serta mengaku putus. Istilah biasa tauhid dia panggil jazam. Putus 100%. Di dalam hatinya, dalam akidahnya, dalam pegangannya, bukan kat mulut. Kalau cakap kat mulut, hati tak pegang pun tak guna. Tak guna. Yang penting dekat hati, dekat akidah, dekat pegangan je. Istilah panggil hati je lah. Ya. Mengaku putus, tahu, mengaku putus, jazam. Apa ni? Tak tahu apa. Akan tentu sungguh. Akan tentu sungguh. Allah tu sungguh-sungguh. Sungguh. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak sungguh. Tidak boleh tidak. Mesti ya. Tentu sungguh. Berdirinya Allah Taala dengan sendiri, qiyamuhu Taala binafsih. Apa maksud qiyamuhu Taala binafsih? Berdiri sendiri. Berdikari. Ada kata berdikari tak? Tapi yang berdiri sendiri. Apa maksud? Dua je berdiri sendiri ni. Ataupun qiyamuhu Ta'ala binafsi ni ada dua. Yang pertama, tu dia punya syarah dia. Syarah kepada maksud berdiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri. Ataupun Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Berdiri sendiri. Dua je maksud dia. Pertama dia tak dan. Sebenarnya pertama tu tidak berkehendak kepada yang menjadi. Tak perlu sesiapa menjadikan Allah. Iyalah, kalau dah menjadikan Allah nama makhluk lah pula. Kalaulah ada yang memerlukan yang menjadikan Allah, tidaklah qidam. Kita dah lepas dah qidam. Qidam tidak ada permulaan. Jadi cuma qiyamuhu Ta'ala binafsi membawa maksud tak memerlukan kepada sesiapa yang menjadikan dia. Ya, tak perlu. Dengan maksud dia memang dah sedia ada, sedia kala, sedia jadi. Sedia jadi tak boleh. Sedia kala. Jadi tetap jadi juga. Jadi maknanya tak ada kepada ada. Sedia ada. Dia tak boleh kata sedia jadi. Sedia ada. Sedia kala. Boleh. Tak berkehendak kepada yang menjadikan dan tidak berkehendak kepada zat. Yang ni susah sikit lah nak kena bahas. Tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada zat. Apa yang berkehendak kepada zat? Bukan. Bukan zat Allah. Bukan. Apa yang berkehendak kepada zat? Ada tak dia terang kat bawah ni? Kita bahas dulu lah. Kalau terang ni kita baca je. Apakah yang berkehendak kepada zat? Kalau nisbah makhluk dia panggil arad lah. Nisbah makhluk. Tapi ni bukan cerita makhluk. Kalau nisbah makhluk dia panggil arad. Ataupun ada juga dipanggil juga apa yang berkehendak kepada zat. Dia mesti kena ada zat. Zat ni diri. Kita dah bahas kan, zat ni diri tu. Apa yang berkehendak kepada zat? Apa yang bergantung dekat zat? Tak ada zat dia tak boleh ada. Kena zat baru dia ada. Kita ambil makhluk lah dulu. Jadi kita kias kat Tuhan. Kita ambil makhluk dulu. Apa yang dia tak boleh duduk sendiri. Dia mesti nak kepada ni orang ni, makhluk ni, dia nak kepada benda. Dia tak boleh berdiri sendiri. Masalah berdiri. Berdiri tu bukan berdiri cacang di kan. Berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti memerlukan sesuatu untuk dia menumpang. Tuan tu kot ayat tu. Apa istilah kita panggil? Arak lah. Tapi kalau kita kiaskan yang lain macam Tuhan tu dengan istilah tu, sifat. Jadi sifat dia mana boleh diri sendiri? Okey. Sifat ni apa? Senang. Dia tak susah sebenarnya. Banyak kali dah sebut. Putih. Dia sifat lah. Kalau kita lihat sifat lah. Dia boleh tak? Putih saja. Putih ni, dia duduk saja-saja dia.
Putih boleh atas istilah dia, boleh tak putih ini berdiri sendiri? Ini berdiri sendiri. Boleh tak putih ini berdiri sendiri? Boleh tak putih ni saja ada? Tak boleh. Dia mesti menumpang. Dia menumpang dekat kertas. Habis yang cat tu dia menumpang dekat cat. Boleh tak? Saya nak beli cat tapi tak nak putih. Ataupun saya nak beli putih tak nak cat. Nak putih aja. Ataupun gula. Saya nak manis tapi tak nak gula. Nak manis je. Nak beli manis. 2 kilo. Saya tak nak garam. Nak manis, masin. Masin tu sifat. Manis tu sifat. Sebenarnya arat. Kita nak bagi faham. Kita nak cuba. Saya tak nak. Saya nak meja ni tapi tak nak coklat. Tak nak coklat. Tak nak warna tu lah. Warna coklat lah. Pokok tu coklat kan. Saya nak pokok aja. Saya nak yang pokok yang telah dibuat meja. Tu je saya nak meja ni. Saya tak nak coklat tu. Warna coklat saya tak nak. Kata dia ni sihat ke tak sihat? Tak boleh. Sifat dia mesti perlukan zat. Sifat mesti perlukan. Sebab dia tak boleh duduk sendiri. Kita pernah bau tu sifat. Dia mesti duduk dekat minyak wangi. Wangi tu dia mesti duduk kat minyak wangi. Dia tak boleh wangi aja. Tapi dia tak duduk kat mana-mana. Tak boleh. Dia mesti menumpang. Sebab tu bila kita bau wangi malam-malam, kenapa seram? Sebab mesti ada. Mana boleh wangi saja. Mana boleh wangi je ada tapi tak ada mugor. Tak ada apa? Tak ada benda. Tak ada tu lah. Istilah panggil tak ada zat lah. Macam mana boleh tak ada zat, tak ada diri, tak ada sesuatu, sedangkan wangi ada. Wangi tak boleh dia duduk saja-saja dia je. Dia sifat. Bila sifat, dia mesti menumpang. Tiba-tiba kita seram. Sebab mesti ada. Cuma aku tak nampak aja. Itu yang saya seram ada hantu tu. Padahal kita tak nampak pun. Wangi ada. Mana ada? Dia mesti menumpang. Dia duduk kat mana sebenarnya? Pokok kemboja. Dia menumpang kat pokok tu. Dekat bunga. Macam tu lah juga putih. Putih aja. Mana boleh putih aja? Ambil putih. Ambil cat ni. Putih ni. Ambil buat keluar. Putih saja. Tak boleh. Terpaksa buat keluar sekali dengan batu-batu. Sekali dengan tu lah. Simen-simen. Tak boleh. Jadi, itu maksudnya tidak berkendak kepada dan tidak berkendak kepada zat. Maknanya sifat lah. Allah bukan macam sifat. Tu je nak cerita. Maksud qiyamuhu binafsi, Allah ada dua. Pertama, Allah tidak memerlukan sesiapa untuk menjadikan dia. Yang kedua, Allah bukan macam sifat tadi tu. Dia bertepek, bertepek kat orang. Dia bertepek kat sesuatu. Tidak. Maka ternafilah tiba Allah masuk badan dia. Ternafilah terus. Kalau masuk badan dia, maknanya Allah tu sifat lah. Bertepek ke dia? Memang nafi, ternafi terus. Tu maksud dia. Okay? Dan maksud juga, tidak berkehendak kepada zat. Sebab sifat dia berkehendak kepada zat kan? Sifat mesti berkehendak kepada zat. Jadi, maka Allah ni tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itu simple lah tak? Allah tidak memerlukan sesuatu yang menjadikan dia. Yang membuat dia, yang mencipta Allah. Selesailah, itu senang kot. Pelik lah kalau itu pun tak boleh nak faham. Itu real punya senang. Sebab takkan Allah ada yang jadikan. Mana yang jadikan tu lah Tuhan sebenarnya kan. Itu selesai lah. Yang ni susah sikit yang kedua ni. Tidak berkehendak kepada zat. Sebab kalau yang berkehendak, mana Allah tidak berkehendak kepada zat. Sebab kalau berkehendak kepada zat, sifat. Jadi Allah bukan macam tu. Jadi maka boleh ternafi terus lah. Allah masuk badan dia. Dia lain dengan orang cakap orang mabuk cakap lain tau. Macam dia cakap Allah dalam poket aku macam Wali Songo tu kan. Allah dalam badan aku tu lain. Itu orang mabuk cakap. Mabuk cinta dengan Allah. Lain, itu bahasa lain. Itu bahasa tu kena ada kamus asing. Dia tak boleh pakai kamus kita. Di mana aku pergi aku nampak Allah. Sudah. Pakai kamus kita sesatlah. Bukan, dia ada kamus lain. Itu orang lain. Itu orang mabuk cinta dengan Allah, itu lain. Ini bukan. Ini cerita yang realnya. Realnya iaitu Allah itu bukan macam sifat yang jenis menumpang, bertepek. Bukan macam putih. Bukan macam menumpang gitu. Kerana itu Allah tidak berkehendak kepada zat. Okey? Firman Allah Taala. Jadi maknanya dua benda je lah qiyamuhu binafsi. Habis kalau Allah tidak memerlukan tempat, adakah termasuk dalam qiyamuhu binafsi? Tak. Adakah Allah bertempat? Tidak.
Bahasa lain, Allah tidak memerlukan tempat. Okey. Adakah termasuk dalam qiyamuhu binafsi? Tak. Tak. Walaupun betul Allah tak bertempat, tapi dia bukan dalam perbahasan qiyamuhu binafsi. Walaupun kalau kita tengok qiyamuhu binafsi ni maknanya berdiri sendiri, boleh kita kaitkan dengan tak memerlukan tempat. Lepas Allah berdiri sendiri, tak memerlukan tempat untuk berdiri. Berdiri itu kan berdiri. Nak adanya Allah, berdiri itu maksud adanya Allah, tidak memerlukan tempat. Maka macam boleh masuk kan? Macam boleh masuk kan? Sudah tak? Betul Allah tidak bertempat. Betul Allah tidak memerlukan tempat. Tapi bukan perbahasan sini. Perbahasan mukhalafatuhu lil hawadith lah. Tak sama Allah dengan yang baru. Dia perbahasan tu. Walaupun betul, kadang-kadang boleh jadi salah. Salah sebab salah letak tajuk. Salah letak tajuk. Jadi qiyamuhu binafsi dua je. Berdiri sendiri tu maksud dua. Tak ada yang menjadikan dia. Dia bukan jadi menumpang macam sifat. Itu aja untuk perbahasan ni. Firman Allah Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu qayyum belakang. Qayyum. Allah Taala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya jua, Tuhan yang hidup lagi bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Tapi kalau kita terjemah biasa apa ayat kursi ni? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Hayyu yang hidup, qayyum apa? Yang itu berdiri dengan sendirinya kalau terjemahan biasa. Berdiri dengan sendirinya. Okey, tak apalah, betul lah tu. Cuma bukan masuk berdiri itu yang macam yang kita sebut tadi lah. Masuk berdiri dua saja. Dua sahaja. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah, ni ulang balik benda yang sama. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah, ada Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu ataupun Allah Ta'ala itu adanya Allah itu tidak berkehendak, tidak perlu kepada yang menjadikan dia. Ini memang realnya lah. Kalau kata Allah tak tahu lah, teruk sungguh. Ini tak payah sembang panjang lah. Ya, dan tidak, yang nombor dua ni yang penting, tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia zat itu. Sifatlah tu. Dan tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Menumpanglah. Baca 3 kali faham lah. Tidak berkehendak, tak perlu kepada satu zat, satu diri yang mana diri itu hendak ada ia menumpang di zat itu. Sifatlah tu lah yang tadi tu lah. Tu maksud dia. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Menumpang. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu, ini mudah-mudah cakap lah bahasa Melayu, dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri. Jangan kata semula jadi. Tak boleh kata semula jadi. Semula jadi ni lain sikit maksud dia kan. Ada sendiri-sendiri. Ya. Atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Macam mana cakap? Macam itulah. Bukan. Adanya Allah itu cara-cara diri. Ada dengan cara dia. Ada dengan cara dia. Macam mana cara dia ada tu? Ada cara dia tu yang pertama tidak ada permulaan. Ataupun kita panggil ciri kot sekarang kan. Ciri kan. Ciri-ciri. Adanya Allah itu dengan cara dia. Kalau kita letak Allah tu ada dengan cara kita, tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita kata tak masuk akal Melayu bukan tak masuk akal Melayu. Kalau kata letak adanya Allah tu dengan neraca kita, mana boleh? Nak ada mesti yang kena ada jadi kan. Kalau dia dah ada, mesti dia tak ada dulu. Macam mana dia boleh ada je? Itu kita pakai neraca kita. Tak bolehlah pakai neraca kita. Mana? Slow. Memang pakai ni. Jadi ni nak suruh pakai sangat. Kalau pakai wire laju, kuat. Itu dengan cara-cara dia. Maksudnya dengan cara dia. Dengan cara Allah sendiri. Adanya dengan cara dia. Ada Allah tidak ada permulaannya. Ada Allah tak ada yang menjadikan. Kita tak boleh pakai kita punya cara. Okay. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu ini tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itulah ini namakan dia sifat qiyamuhu binafsi.
tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang lain. Tambah lagu. Bila tidak berkehendak dan tidak berhajat, tidak berkehendak dan tidak berhajat, maknanya seolah-olah macam Allah tak ada iradah pula. Iradah kan kehendak, bukan. Tidak berkehendak dan tidak berhajat tadi tu kepada yang lain. Yang lain. Okey. Iyalah kalau katalah Allah itu dijadikan, maknanya berkehendakkan kepada lain yang menjadi, kan? Kan katalah Allah Taala itu macam sifat, berkehendak kepada zat untuk dia menumpang. Jadi itu maksudnya tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang lain. Yang lain. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsih. Bukanlah dikehendaki dengan nama berdiri dengan sendiri itu, mulanya duduk kemudian berdiri. Dia siap bagi tahu. Bagus ni. Bukan kata berdiri. Bukan berdiri tu, bukan berdiri cacang lah, duduk cakung, bukan. Bukan. Itu maksud berdiri tu. Okey. Bukan maksud tu mula-mulanya duduk kemudian berdiri. Maka iaitu mustahil atas Allah Taala. Mustahil atas Allah Taala. Dan dalil atas ada Allah Taala cara-cara diri tu dengan cara dia sendiri tu ialah kita fikir. Ni nak suruh fikir. Kita fikir. Jikalau Allah Taala tidak ada cara diri, maksudnya kalau kita tukar balik, katakanlah jika Allah Taala itu berkehendak dan berhajat kepada yang lain. Kan cara-cara diri kan dia terjemahkan tadi. Berkehendak makna cara-cara diri ini pada bahasa tidak berkehendak dan tidak berhajat. Tidak berkehendak dan tidak berhajat. Kita tukar aje. Cara-cara tu dengan tidak berkehendak dan tidak berhajat. Tak perlu. Ya. Dan dalil atas Allah Taala cara-cara itu ialah kita fikir jikalau Allah Taala tidak ada cara-cara diri, tidak ada. Macam mana nak faham? Tidak ada cara-cara diri. Habis cara-cara diri tu maksud tidak berkehendak, kan? Tidak perlu, kan? Cara-cara diri itu tidak perlu. Tidak ada cara-cara diri. Cara-cara diri itu terjemahan dia tidak perlu. Itu cara-cara diri. Terjemahannya tidak perlu. Tidak ada cara-cara diri. Ada tu kita buang. Tidak cara-cara diri lah. Ada tu jadi pening pula. Tidak cara-cara diri. Tidak. Sebut satu dulu. Tidak berkehendak. Tidak berkehendak. Tidak berkehendak tu maksud apa? Berkehendak. Berkehendak lah. Boleh? Orang pening lah. Positif, negatif. Kan belajar dulu. Positif kan ni negatif. Kan? Negatif, positif kan? Positif, negatif. Mana orang pensyarah UMP tak datang pula. Ni budak boleh tanya dia. Negatif, positif. Negatif, positif. Macam tu lah. Tidak makan. Tak makan lah. Tidak makan. Tidak makan tu tak makan. Tidak makan. Makan lah. Tidak makan. Makan lah. Tidak makan. Sebab tidak ada dua. Negatif itu jadi positif. Jadi sekarang ni kata cara-cara diri itu maksudnya tidak berkehendak. Cara-cara diri maksudnya tak nak lah. Tidak berkehendak panjang lah. Kita pendekkan. Cara-cara diri itu maksud tak nak. Tidak berkehendak. Tak perlu. Tidak berkehendak, tidak perlu. Cara-cara diri itu tak perlu. Dia kata kat sini, dan dalil atas Allah Ta'ala, cara-cara itu ialah kita fikir, kalau je Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri. Susah kenapa? Tak boleh faham lagi? Tidak ada cara diri. Maksudnya, berkehendak lah. Macam mana dah dia macam tu orang jadi? Macam mana? Takkan kita nak komplain kot. Dah kita dia. Nak komplain buat kita sendiri. Jadi kena baca jugalah walaupun apa pun dia cakap elok-elok lah. Bukan dah elok dah ni. Dah elok dah ni. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, maksudnya Allah berkehendak kepada sesuatu. Tengok dia cakap bahkan berkehendak. Bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Niscaya adalah ia baru. Bila menjadikan maknanya daripada tak ada kepada ada. Macam mana Allah dah ada nak jadikan Allah yang dah memang ada? Itu tak nama menjadi. Jadi maknanya jika Allah berkehendak kepada yang menjadikan dia, maka maknanya Allah sebelum tu tak ada. Bila tak ada, lepas tu ada, istilah tauhid dia panggil baru. Jadilah baru.
maka itu mustahil. Kenapa pula baru tu, Allah baru tu mustahil? Kerana telah tetap sedia dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Di sana mana? Qidam. Di sana tu qidam lah. Kan dah telah tetap Allah itu qidam, dah bahas panjang lebar dah tentang Allah itu qidam, tidak ada permulaan. Tak boleh kalau ada permulaan jadi begini, panjang lebar dah cerita, berjam. Jadi kalau kata Allah tu baru, mustahil. Sebab apa? Sebab dah telah sedia. Allah sedia adanya Allah. Sedia kalanya ada Allah dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang nyata di sana pada perbahasan qidam. Jadi qidam tak datang. Tak boleh faham qidam tak datang, tak boleh honteng. Okey. Atau okey. Atau berkehendak kepada satu zat yang hendak ada ia di zat itu. Bahasa lain sekarang menumpang. Nak kena menumpang, tak boleh duduk sendiri-sendiri macam wangi, macam putih macam itulah, tak boleh. Dia tak boleh duduk sendiri-sendiri, dia kena menumpang. Kalau nak menumpang, maka dinamakan dia sifat. Maka yang menumpang-numpang ni sifat. Yakni Allah itu kena pada sifat. Mana Allah itu yakni Allah itu kena pada sifat. Jadi bermakna Allah itu sifatlah. Jika je, ni jika. Okey. Jika Allah itu berkehendak kepada zat, Allah itu berkehendak kepada sesuatu untuk menumpang, maknanya Allah sifat. Ni dia suruh fikir-fikir aja. Jika Allah sifat, jika Allah Taala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat makni. Ini kita faham yang lain dulu. Kita faham makhluk dulu. Boleh tak manis nak tumpang masin? Mana boleh sama-sama sifat? Tentulah. Tak boleh. Dah sifat, mana boleh tumpang? Yang nak tumpang, dia kena tumpang zat. Dia kena ada diri, kena tumpang diri. Mana boleh sifat tumpang sifat? Mana boleh? Mana boleh? Sebab tu kata, kalau Allah tu sifat, Allah ada sifat makni. Sifat makni tu sifat. Jadi macam mana sifat nak mana boleh sifat nak menumpang sifat? Itu maksud dia. Maka tentulah dia tidak bersifat sifat-sifat makni seperti qudrah, iradah dan yang lain lagi yang akan disebut nanti. Sebab sifat tak boleh menumpang sifat. Wangi tak boleh duduk dekat masin. Tak boleh. Kalau nak duduk kat garam, okay, boleh. Kalau kita buat sesuatu, buat jadi sekali garam tu bau wangi, boleh. Maka dalam dekat garam tu ada wangi dan ada masin. Sebab wangi menumpang dekat garam, masin memang menumpang dekat garam, boleh. Tapi kalau wangi nak menumpang dekat masin, tak boleh. Tak boleh, tak logik. Tak logik. Dia mesti menumpang kepada zat. Putih nak menumpang manis. Tak boleh. Putih nak menumpang manis. Tak boleh. Dia mesti ada zat. Mesti ada zat untuk dia tumpang. Nampak masa yang sekarang ni kan ada minyak wangi yang kertas, yang apa? Yang kertas tu yang gantung gambar pokok apa? Yang dalam kereta tu. Pokok pine tu kan? Pokok pine tu kan? Wangi kan? Wangi menumpang kat situ. Dia menumpang tu. Betul lah tu. Cantik lah tu. Kalau tidak, macam mana wangi tu datang? Maka dia menumpang di situ. Okay? Lagi akan disebut, nanti yang sebut bab qudrah iradah nanti akan sebut. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Ma'ni, ma'nawiyah. Samalah. Kerana kaedah yang tetap bahawasanya, sifat tidak boleh menumpang sifat. Itu cantik bawah dia sebut. Sifat tak boleh menumpang sifat. Ma'nawiyah pun sifat juga. Sifat tak boleh menumpang sifat. Maka jika tidak bersifat dengan ma'ni dan ma'nawiyah, kalau katakanlah Allah tu sifat juga. Katakanlah. Jika Allah tu sifat juga katalah. Maknanya, mana sifat boleh menumpang sifat? Maka Allah tak adalah qudrah. Tak adalah sifat qudrah. Kalau ada, nak menumpang macam mana tu? Sifat qudrah menumpang kepada Allah yang memang sifat juga. Mana boleh? Katakanlah sifat juga. Maka tak ada qudrah. Macam mana nak ada qudrah tu sifat? Kan? Okay. Maka, menjadikan maka tidak bersifat dengan sifat makni dan ma'nawiyah lah. Tak boleh lah Allah bersifat yang qudrah iradah, kuasa, berkendak, semua tu lah. Ilmu semua tak boleh.
maknawiyah ni sebenarnya dia bersifat makni juga kan. Kaunuhu tu, kaunuhu qadiran. Jadi kita biar dulu maknawiyah ni dulu. Tapi sama je, makni maknawiyah. Jadi maknanya kalau katalah nak tekan juga Allah itu sifat juga, tak kira. Habis tu kalau itu macam mana nak bersifat dengan sifat makni? Tak ada sifat makni pun tak apa. Janji Allah tu sifat. Katalah nak kata gitu. Apa kesan dia? Kesan dia niscaya tidak menjadi ia akan makhluk ini. Maka tak bolehlah nak buat makhluk. Sebab nak buat makhluk ada 3 benda yang besar kan. Qudrah, kuasa, iradah, kehendak, ketentuan. Kehendaklah kita kehendak. Yang ketiga ilmu. 3 ni. Kalau sesuatu zat, sesuatu diri yang bersifat dengan sifat qudrah, kuasa, iradah, berkehendak, kehendak dan ilmu. Ada 3 ni baru boleh buat kan. Tiba-tiba tak ada. Sebab apa tak ada pula? Dah sifat macam mana nak menumpang. Qudrah nak menumpang kat sifat pula. Sebab qudrah itu pun dah sifat. Dia pun jenis menumpang juga. Dia nak menumpang dengan sifat. Macam mana manis nak menumpang masin. Mana boleh. Jadi bila macam tu, maka nak tekan juga, maka Allah tak adalah sifat makni maknawiyah, tak ada. Ni saya tidak menjadi ia akan makhluk. Tak bolehlah nak buat makhluk. Tak boleh nak buat makhluk. Iyalah nak buat makhluk apa, qudrah tak ada. Okey. Dan makhluk ini pun tidak ada, maka makhluk tak ada. Makhluk tak ada. Sebab nak tekan juga kata Allah tu sifat. Maka batil. Mengarut batil. Terbatallah pemikiran jika tadi. Jikalau pemikiran tadi terbatal, merepek, batil. Kenapa pula batal? Boleh apa Allah sifat? Okey apa? Batal. Sebab apa? Kerana makhluk ni dah ada. Makhluk ni dah ada dengan pandangan mata kita. Ada kita makhluk, alam ni semua makhluk dah ada. Kalau makhluk dah ada, kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat makni. Maknanya Allah adalah sifat makni. Untuk mudah faham sifat makni, katalah Allah adalah sifat qudrah. Atau senang nak faham, Allah adalah kuasa. Senang. Mana Allah memang dah ada kuasa. Memang dah ada kuasa. Dah ada qudrah. Dah ada kuasa. Bila dah ada kuasa, mana bukti Allah dah ada kuasa? Buktinya ada alam ni. Mana bukti alam ni ada? Loh, bukti alam ni ada. Tu alam lah tu. Nak cari bukti mana alam ni ada. Ni alam ni semua alam. Jadi bukti alam ni ada ke maknanya Allah ada qudrah. Dia nak undur balik ke belakang ni. Sifat makni dan maknawiyah. Kerana Tuhan kita itu zat bukannya sifat. Secara automatik bila qudrah ada, maka qudrah tu sifat. Dia mesti menumpang kat zat. Bila menumpang kat zat bukan sifat. Bukanlah sifat. Ada guna, faham? Faham tu kena, kalau faham tu Allah. Jadi maknanya kalau daripada awal kita faham, kalau orang kata Allah tu sifat, maka kita kata kalau Allah tu sifat, kalau Allah tu sifat, maknanya Allah menumpang. Kalau Allah tu jenis menumpang, maka jenis menumpang, maka macam mana qudrah nak menumpang dia tu, sifat tu. Sebab qudrah ni sifat mana boleh menumpang sifat kan? Jadi tak boleh. Tapi nak kata juga Allah itu sifat juga, jenis menumpang juga, maka terpaksa tak boleh ada qudrah. Kita ambil qudrah je lah. Dia semua sifat-sifat makni. Kita ambil qudrah satu je, dah faham dah. Terpaksa tolak qudrah tak ada pun tak apa. Bila qudrah tak ada, bermakna Allah tak boleh buat alam ni. Nak buat alam dengan apa? Nak buat alam dengan basar boleh? Itu bukan apa takluk taksir, memberi bekas. Buat Allah buat alam dengan samak, samak mendengar. Apa pula buat? Mesti dengan qudrah kuasa. Okey. Jadi tapi qudrah tak ada. Qudrah tak boleh. Mana boleh nak duduk dekat sifat? Sifat dengan sifat mana boleh menumpang sesama dia? Maka tak ada qudrah. Bila tak ada qudrah, maka tak boleh buat alam. Sebab qudrah yang boleh buat alam. Okey. Bila tak boleh buat alam, alam tak ada. Hukum alam tak ada, batil. Sebab alam ni dah ada. Buktinya kitalah alam. Manakala adanya alam ini, bermakna Allah ada qudrah. Dia undur balik. Allah ada qudrah. Sebab buktinya kita lah. Bila ada qudrah, maknanya qudrah tu sifat. Maka secara automatik, qudrah itu menumpang. Istilah je ni. Menumpang pada Allah. Ada pada Allah. Jadi bila ada pada Allah, Allah tu bukan sifat lah. Kalau sifat nak duduk macam mana? Tu cara faham dia.
Tapi kita orang Melayu tak ada kata Allah macam tu kan. Allah macam sifat menumpang, jarang sangat, teruk sangat. Ajaran sesat teruk sangat lah sampai percaya. Jadi menumpang masuk takut Allah. Tapi saya ada jumpa baru ni. Taklah baru sangat, sebulan dua. Dia nampak cara cerbat, cara jubah dia tu serung tengok. Tapi dia kata Allah ada kat depan dia, ajar dia. Macam mana cakap? Tanya Ashraf, macam mana dia cakap? Allah ada kat depan, ajar dia berobat tak? Ajar dia. Ha? Mas? Mas tu apa? Oh, ajar dia cari mas. Macam mana dia cakap? Aduh, ya Allah. Hai. Risau sekarang Muslim sekarang ni. So, dia cara-cara nak kat mana ada emas kan? Kat sini ada emas. Allah bagi tahu dia. Allah bagi tahu dia. Allah Maha Kuasa, nak buat apa saja boleh buat. Tak mengaji takluk. Allah buat apa? Allah mari duduk depan dia gitu bagi tahu emas ada kat sini-sini tapi nak kena ada upacara kan? Kena macam mana? Lupa dah. Malah kita dengar benda-benda pelik gitu. Aduh. Ashraf sempat belajar macam gimana? Tanya dia. Dia sempat belajar. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Ada cara-cara diri itu kita terjemahkan kepada tidak berkehendak kepada yang lain. Ada cara-cara diri. Itulah pengakuan yang betul. Itulah pengakuan betul dekat hati yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Okay. Itulah yang kita kena pegang. Yang mana berbetulan dengan firman, berbetulan ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kat mana yang curi? Kat mana yang kata ada pengakuan? Ayat mana? Perkataan mana? Kata ada pengakuan bahawasanya Allah ini yang ada cara-cara diri tadi, ataupun bahasa lain tidak berkehendak kepada yang lain, atau bahasa lain qiyamuhu binafsi. Kat mana ayat ni? Tak ada pun. Macam tadi ada juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh ambil qayyum tu. Qayyum tu lah adalah qiyamuhu binafsi. Yang ni mana? Mana? Ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai manusia kamu semua fakir. Semua fakir. Fakir, semua memerlukan dia. Tu. Semua memerlukan dia. Fakir ni, ya ayuhan nas, manusia lah. Kamu tu fakir, mana semua memerlukan dia, memerlukan Allah. Bukannya kita bahas tentang Allah tak memerlukan yang lain. Memang betul, tapi jawapan tu betul, tapi tak jawab soalan. Ghani. Ataupun kita panggil istighna. Tak memerlukan. Ghani lah, terkaya. Lawan dia iftiqar. Fakir lawan dia iftiqar. Jadi ghani ni adalah inilah yang masuk kaya. Apa masuk kaya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Apa masuk kaya? Kaya tu maksud tidak memerlukan yang lain. Kaya ni tidak memerlukan. Bukan kaya ni banyak harta. Bukan. Kaya yang sebenar, maksud kaya-kaya ni adalah tidak memerlukan yang lain. Jadi kita kaya tak? Kalau kita ada duit 8 juta sekalipun, kita perlukan nak orang buat rumah kita. Kita perlukan nak, bukan kita perlu nak makan nasi pun kita perlu orang yang tanamkan nasi untuk kita. Malah kita perlukan nasi untuk kita kenyang. Kalau tak ada nasi, lapar. Maka kita sebenarnya bukan kaya. Allah yang kaya, itu maksud kaya. Bukan kaya, banyak harta. Bukan. Bukan tu. Maksud kaya tu tidak memerlukan. Habis dah. Kita habiskan terus. Dikehendaki kaya itu, ada jawapan kat sebelah. Dikehendaki kaya itu, yang lepas, yang tadi kaya tadi, ghani tadi, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Tu jawapan dia, ghani lah. Maka nyatalah daripada ayat itu, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Wallahu a'lam. Habis.